Ibu-ibu ayah, ibu ayah yang dirahmati Allah, ya. Asalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Saidah. Asalnya Ibu, kalimah jahannam, macam saya kata, tadi kalau ibu-ibu yang mengikuti pengajian Nahu Al-Miftahi, saya disebut semua isim asasnya baris depan. Jadi kalimah jahannam ni isim. Kalimah jahannam adalah isim, kata nama. Jadi asalnya jahannamu. Asalnya jahannamu. Kalimah jahannam ni tak ada tanwin ya. Dia di antara kalimah yang tidak ada tanwin. Dia kata nama khas yang tak ada tanwin. Asalnya jahannamu. Tapi kerana ada inna menyebabkan jahannamu dibaca jahannama. Dan apa tujuan inna didatangkan ibu? Untuk menegaskan. Contoh saya kata, Muhammad seorang Rasul. Muhammad seorang Rasul dengan sesungguhnya Muhammad seorang Rasul. Mana yang kuat ibu? Pertama ke yang kedua? Muhammad seorang Rasul dengan sesungguhnya Muhammad seorang Rasul. Mana yang kuat? Pertama ke kedua? Yang kedua. Betul ibu, Masya Allah. Yang kedua. Alhamdulillah ya. Yang kedua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya neraka jahanam itu kanat mirsada. Kanat mirsada. Okey. Ibu-ibu tengok kanat ya. Kalau ibu tengok pada ayat 17 kita baca inna yaumal fasli. Inna yaumal fasli, Allah sebut kana miqata. Tapi dalam ayat yang ke-20 inna juga. Tapi Allah sebut, Allah mula dengan jahannam, inna jahannama. Ibu ayah ya, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah tengok. Inna yaumal fasli pada ayat yang ke-17, kalimah yaum tu muzakkar kan? Kalimah yaum itu muzakkar. Maka Allah sebut kana adalah ia. Dengan kalimah muzakkar juga, kerana apa? Kerana ia pada kana itu merujuk kepada yaumal fasli. Tetapi ibu, dalam ayat yang ke-20 ini, inna jahannama, sesungguhnya neraka jahannam itu adalah ia apa? Ia jahannam tadilah, neraka jahannam tadi. Kita dah belajar ibu, kita dah sebut dah, kalau neraka, kalimah neraka itu, nar itu muzakkar ke muannas? Kalimah nar, tak kira lah jahannam ke apa ke, jahannam ke, neraka wail ke, apa nama neraka sekalipun, ia adalah bersifat muzakkar ke muannas? Nama neraka, muannas. Maka jahannam adalah salah satu nama neraka. Maka ia dikira muannas. Oleh kerana itu ibu, bila didatangkan kana, Allah sebut kanat. Kenapa kanat? Kerana kanat terjemahnya adalah ia. Dan ia di sini dimasukkan kalimah jahannam. Kalimah jahannam. Maka adalah ia iaitu neraka jahannam tadi. Jelas ibu? Kenapa disebutkan kanat? Kenapa ada ta? Kenapa ada ta mati? Kerana ia di sini adalah kalimah muannas kembali kepada jahannam. Okay. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok pula pada perkataan mirsada. Pada perkataan mirsada. Sekejap ibu ya. Okey. Ibu-ibu, kita tengok kalimah mirsada. Sebelum tu ibu saya cari sekejap ya. Tadi saya tak sempat tengok, saya tengok sekejap je. Kalimah rasada dalam kamus, rasada. Tadi saya tak sempat tengok sempurna tadi. Sekejap ya. Kadang-kadang kita tahu terjemahannya, tapi kita nak pastikan betul-betul baru kita kongsi dengan orang. Pastikan betul-betul. Okey. Sekejap. Okey. Okey. Jadi ibu,
Apa dia maksud rosada? Dalam bahasa Arab kita ada fi'il rosada ya. Rosada. Rosada yarsudu. Rosada mudhari'nya yarsudu. Rosada yarsudu. Okey. Saya nak tanya ibu ayah semua. Ulang kaji balik pengajian surah Al-Miftahi. Rosada yarsidu, ibu, ia sulasi mujarrad ke sulasi mazid fih? Ulang kaji balik. Rosada ni sulasi mujarrad ke sulasi mazid fih? Okey, ibu semua sebut mujarrad, masya-Allah ya, sulasi mujarrad. Kita ulang kaji balik ibu. Apa maksud sulasi mujarrad? Apa dia makna mujarrad? Mujarrad ni apa maknanya? Apa makna mujarrad? Ulang kaji balik. Apa dia makna mujarrad? Telah ditetapkan, itu bukan itu yang saya terjemah itu ibu, lain. Semata-mata, itu. Macam ibu Maimunah bagi ibu ya. Semata-mata. Saya nak apa dia makna mujarrad macam yang saya bagi dalam audio syarah ibu ya. Mujarrad macam saya bagi dalam audio syarah, terjemahnya macam ibu Maimunah bagi tahu, semata-mata. Itu yang saya masukkan. Mujarrad tu maksudnya apa? Jadi ibu bila kita kata sulasi mujarrad, 3 huruf semata-mata. Fi'il madhinya 3 huruf semata-mata. Jelas ibu ya? Okey. Jadi rosada 3 huruf, tidak ada gandaan sebarang huruf. Rosada. Apa dia makna rosada ibu? Rosada yarsudu maknanya apa? Maknanya macam, saya biasa terjemah dulu. Maknanya memerhati, ataupun maknanya memeriksa, ataupun maknanya mengawasi. Contohnya macam apa maksud rosada ni? Contoh, kalau ada satu ketumpukan tentera yang melalui satu kawasan, kita akan hantar tentera-tentera untuk mengawasi perjalanan musuh. Jadi, mengawasi ni dipanggil rosada. Memerhati, menunggu-nunggu je kedatangan musuh. Memerhatikan. Okey. Jadi, ibu, apa kaitan dengan mirsada ni? Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia maksud mirsada? Sentiasa bersedia. Mirsada bersedia, menanti, menunggu. Maksudnya apa ibu? Saya terangkan bahasa Arabnya. Sekejap ya. Ini tadi. Sekejap ibu ya. Okey. Mirsada ni kita panggil maudhi' rasad, tempat menunggu. Tempat menunggu. Yarsidu fihi khazanatun nar al-kuffar. Maknanya ibu, neraka jahanam ni adalah tempat malaikat-malaikat menunggu. Para malaikat dah tunggu dah. Dah tunggu ahli neraka jahanam masuk aja memang kena kerja. Masuk aja akan dikerjakan. Para malaikat isi neraka jahanam dah menunggu-nunggu dah. Masuk saja ahli neraka, mereka akan pedal. Mereka akan bantai sebantai-bantainya. Neraka dan isinya akan membantai ahli neraka sebantai-bantainya. Mereka sentiasa menunggu. Jadi ibu faham tak maksud mirsada tadi? Daripada rasada maksudnya memerhati ataupun menunggu. Okey, sekarang ni ibu-ibu tolong terjemahkan kalimah mirsada saja. Daripada Quran terjemah ibu masing-masing. Apa terjemah mirsada daripada Quran terjemah ibu masing-masing? Nampak? Tempat pemerhatian. Ada mana tempat pemerhatian. Lagi ibu? Tempat mengintai. Boleh? Tempat mengintai? Tempat mengintai. Apa yang diintai? Tempat menunggu-nunggu. Haji Nasir, Masya Allah, Haji Nasir ada. Yang baru perasan Haji Nasir ada. Tempat menunggu-nunggu. Tempat penantian. Masya Allah boleh? Okey. Jadi ibu, tadi kan saya kata, kalau ada, kalau tentera musuh lalu, ada satu tentera yang dihantar untuk memerhati. Apa tujuan? Untuk menanti pergerakan musuh. Mengintai-intai. Pasal tu terjemah mengintai-intai boleh. Menunggu-nunggu boleh. Menanti-nanti boleh. Itu semua, terjemahnya semua sama maksudnya semua. Walaupun terjemah kalimah lain-lain, maknanya sama. Jelas ibu semua insya-Allah? Jelas ya? Okey. Jadi, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah ia mirsada, tempat menanti, tempat mengintai, tempat menunggu-nunggu. Siapa yang tunggu ibu? Siapa yang tunggu ayah? Para malaikat ataupun isi neraka jahanam, para malaikat
menunggu-nunggu datangnya ahli neraka untuk diazab dan dibantai sebantai-bantainya. Jelas maknanya ibu ayah insya-Allah? Ayat yang ke-20 jelas tak? Jelas ya? Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala, daripada rasada yarsudu. Sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ulu. Dia sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ulu. Jelas ya? Fa'ala yaf'ulu. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kepada ayat yang ke-22. Lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba. Sadaqallahul azim. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala, neraka Jahanam ini, okey. Ibu-ibu, lit-taghina. Kita tengok kalimah lit-taghina dulu. Okey, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya tagha. Okey. Tagha mudhari'nya yatgha. Okey. Apa dia maksud tagha? Tagha ni maksudnya ibu, tagha ni melampaui batas. Melampaui batas. Allah berfirman pada Nabi Musa AS, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, innahu sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Apa dia makna tagha? Melampaui batas, telah melampaui batas. Kenapa Fir'aun dipanggil tagha ibu? Kenapa dipanggil Fir'aun itu tagha? Kenapa? Kerana ibu, dia mengaku Tuhan. Kerana dia mengaku Tuhan, maka Fir'aun adalah orang yang tagha, yang melampaui batas. Jadi ibu, tagha berapa huruf ibu? Tagha ni berapa huruf? 3 huruf. Jadi ibu, kalau 3 huruf, isim fa'ilnya datang atas wazan apa? Fa'il ke, muf'il ke, mufa'il ke, mufa'il ke? Isim fa'il kepada 3 huruf sulasi mujarrad atas wazan apa ibu? Fa'il ataupun muf'il ataupun mufa'il ataupun mufa'il. Ibu Hashimah jawab fa'il. Okey, yang lain, ibu lain macam mana? Betul. Okey, semua dah faham ya. Kalau sulasi mujarrad, isim fa'ilnya datang atas wazan fa'il juga. Maka ibu, kalau seorang yang melampaui batas, kalau bila masuk alif lam kita baca at-taghi mungkin ni. Ibu tengok ya. Ibu tulis ya. Kalau seorang yang melampaui batas, at-taghi begitu. Kalau ada alif lam, at-taghi begitu. Ibu salin ya. At-taghi. Tapi kalau tak ada alif lam, kita sebut taghin begitu. Taghin. Taghin. Ghin baris 2 di bawah. Taghin. Kalau tak ada alif lam. Sekarang ni ada alif lam ni. Ada alif lam. Okey? Ada alif lam. Jelas ibu ya? Saya ulang, kalau ada alif lam, belakang dia tu nampak. At-taghi begitu. Kalau tak ada alif lam, taghin. Okay. Sekarang ni ibu, kalau 2 orang, at-taghi jadi at-taghiyani. Kalau 2 orang yang melampaui batas, tambah alif nun. At-taghiyani begitu. At-taghiyani. Kalau tak ada alif lam, kita baca taghiyani saja. Taghiyani kalau tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, bunyinya sama. At-taghiyani. Soalan balik beza. Kalau mufrad tadi, bila ada alif lam, nampakkan ya di belakang. At-taghi begitu. Tapi kalau mufrad tak ada alif lam, bunyinya jadi taghin. Taghin. Kalau goyah yang ada asas, saya tambah sikit, taghin tu kita panggil isim mangkus. Isim mangkus. Ibu tanya, apa dia isim mangkus Ustaz? Saya tak nak terang. Pasal apa? Saya bagi tahu itu bagi yang pernah belajar. Kalau ibu tak pernah belajar,
nanti takut jadi berat. Cukup ibu-ibu tahu isim mangkus. Oh, ibu set dalam kepala ibu. Oh, aku tak pernah dengar isim mangkus. Ustaz dah sebut isim mangkus. Aku mesti tunggu sampai masanya aku akan belajar isim mangkus. Itulah sifat yang perlu ada pada ibu-ibu yang belajar, insya-Allah ya. Okey. Sekarang ni ibu, sekarang ni ketika jamak. Ketika jamak jadi macam mana? Jamak asalnya begini ibu ya. Asalnya at-taghiyuna. 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 Cuma ibu, orang Arab kadang-kadang dia akan tukar baris supaya ringan sebutannya. Maka ibu mana mudah? At-taghiyuna ke ataupun at-taghuna? Mana lebih mudah ibu? Pertama ke kedua? At-taghiyun ke at-taghun? Mana lebih mudah? Yang kedua ibu, betul. At-taghiyun, kita orang Melayu ibu, kadang ada yang kata, Ustaz tak sebut, tak susah pun nak sebut. Ustaz senang je sebut at-taghiyuna. Itulah nak kata ibu. Kita ni orang Melayu, kelebihan kita ni, orang Melayu, khasnya Melayu Nusantara ni, khas lagi Melayu Malaysia, khasnya Allah bagi kelebihan pada kita ni. Lidah orang Melayu ni, terutama lidah Melayu di tanah Melayu ni, di tanah Melayu mulia ni, lidah kita orang Melayu asal ni, Allah bagi kelebihan, cakap bahasa apa pun sama macam bunyinya. Cakap Arab macam orang Arab cakap. Cakap Cina macam Cina cakap. Cakap Tamil macam orang India cakap. Allah bagi kefasihan pada lidah kita ni, lidah Melayu ni. Betul tak ibu? Kalau orang Melayu, qari-qari kita kalau baca Quran, kalau orang tutup mata, orang tak tahu itu Melayu. Orang sebut itu orang Arab. Kalau Melayu negara lain baca, kita nak masih dapat dengar ini macam slang Thailand ni. Ini macam dibaca ni macam slang Indonesia ni. Tapi kalau Malaysia sebut Arab, insya-Allah kebiasaannya fasih. Kelebihan Allah bagi pada kita. Jadi mungkin ada yang mempertikaikan, Ustaz, at-taghiyuna senang je cakap. Tapi bagi orang Arab payah. Bagi orang Arab ibu, dia sedikit payah, maka dimudahkan jadi at-taghun. At-taghun, begitu. Semua bunyi macam al-muslimun. Orang-orang Islam al-muslimun. Orang-orang beriman al-mu'minun. Orang-orang kafir al-kafirun. Ibu-ibu semua. Tapi saya sebut tadi al-muslimun, al-mu'minun, al-kafirun. Ada tak ibu dengar al-muslimin, al-mu'minin, al-kafirin? Dengar juga kan? Jadi ibu, at-taghun ini pun kadang-kadang dibaca at-taghin. Dalam konteks ayat ini ibu, sebelumnya ada huruf jar lam. Lam digabungkan dengan at-taghun, maka dia akan jadi apa ibu? Dia akan jadi sama dengan, ada kira macam matematik ni ibu ya. Ada kaedah cara kiranya. Itulah ibu. Lam digabungkan dengan at-taghun, maka dia jadi lit-taghin. At-taghun jadi at-taghin. At-taghun jadi at-taghin. Kenapa dibaca at-taghin? Kerana ada huruf lam sebelumnya. Lam tu kita panggil huruf jar. Jalan ibu ya. Kalau kita dah belajar lama lagi nanti saya akan sebut lain pula. Saya akan sebut at-taghin ibu, dia i'rabnya majrur kerana ada huruf jar sebelumnya. Sekarang saya tak nak sebut majrur, saya tak nak sebut jar. Walaupun antara ibu-ibu ni boleh tahan ramai juga yang tak pernah dengar jar, pernah dengar majrur, pernah dengar i'rab, khafat dan sebagainya. Okey? Cuma sekarang ni saya tak nak sentuh. Cukup ibu tahu lam tu namanya huruf jar, masuk pada jamak at-taghun, menyebabkan at-taghun dibaca at-taghin. Okey. Kalau kita belajar tinggi lagi, saya akan sebut. Kalau kita belajar tinggi lagi nanti, saya akan sebut majrur dan alamat jarnya adalah huruf ya, begitu. Tapi sekarang ni kita tak sebut supaya ringan pada kefahaman ibu-ibu yang semua. Okey. Jadi ibu, lit-taghin kepada orang-orang yang melampaui batas. At-taghin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi sekarang ni saya nak tengok terjemah ibu ayah. Apa terjemah at-taghin dalam Quran terjemah ibu ayah? Tolong terjemahkan kalimah at-taghin. Daripada tagha tadi melampaui batas. Apa terjemah at-taghin dalam Quran terjemah ibu ayah? Tolong kongsikan.
Orang-orang derhaka, nampak? Derhaka. Okey, derhaka boleh. Cuma ibu kita faham, derhaka di sini bukan derhaka biasa, tapi derhaka tu melampaui batas. Yang amat derhaka. Orang-orang yang amat derhaka boleh. Nampak tak? Ada juga terjemah melampaui batas. Ibu Maimunah, Ibu Suria melampaui batas. Itu lebih saya suka terjemahnya. Kenapa? Kalau derhaka, derhaka ni memang dah teruk dah, tapi lebih teruk lagi berlebihan. Berlebihan dalam derhaka, yakni melampaui batas. Ibu Hashimah punya terjemah, orang-orang berlebihan. Maksudnya berlebihan dalam derhaka ataupun sama makna dengan melampaui batas. InsyaAllah. Jadi ibu nampak tak terjemahnya macam tu? Jadi litaghin kepada orang-orang yang melampaui batas. Neraka itu jadi apa? Kepada orang-orang yang melampaui batas, dia menjadi ma'aba. Menjadi ma'aba. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dia makna ma'aba? Ma'aba ibu maksudnya tempat kembali. Ma'aba maksudnya tempat kembali. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Ma'aba ni apa dia maksud ma'aba ibu? Ma'aba maksudnya tempat kembali. Sekejap ni saya cari dia punya lebih detail lagi. Okey. Apa dia maksud ma'aba ibu? Ma'ab maksudnya tempat kembalilah, tempat kembali ya. Okey, dia ada sekejap. Tadi saya jumpa tadi, sekejap ya. Dalam bahasa Arab, kita ada fi'il aba begini. Aba, okey, fi'il mudhari'nya saya tak perasan. Bahasa Arab ada aba. Apa maksud aba? Bukan aba'u. Kalau semalam kita ada bincang, semalam ke kemarin, bincang perkataan aba'u. Kalau aba'u maksudnya nenek moyang. Nenek moyang tu bapak-bapak. Tapi kalau aba ini fi'il madhi. Aba. Dia punya kita panggil isim makan, menunjukkan tempat. Biasa kalau isim makan ni, tempat ni biasanya ada mim di atas. Okey. Lala kita dah cerita macam ni. Ibu-ibu ada satu jenis isim dalam bahasa Arab yang dipanggil sebagai isim makan. Apa maksud makan? Makan tu tempat. Bukan makan kita ni. Dalam bahasa Arab, makan maksudnya tempat. Okey. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, contohnya contoh. Contoh ibu ayah, sajadah perbuatan kita sujud. Perbuatan kita sujud. Manakah ada tempat yang banyak orang sujud? Di mana? Apa nama tempat yang banyak orang sujud? Sajadah ni sujud. Tapi nama tempat masjid. Nampak tak mim bari atas? Mim bari atas. Mula mim bari atas. Okey, lagi. Ibu-ibu, apa dia makanan dalam bahasa Arab? Makanan dalam bahasa Arab adalah ta'am. Jangan tulis dulu. Tunggu dulu. Ta'am, makanan. Tapi kalau tempat makan, apa dia tempat makan? Restoran. Apa dia restoran bahasa Arab? Ta'am, makanan. Tapi tempat yang orang selalu makan, apa nama tempat tu? Mat'am. Dalam Arab, cuba tulis dalam Arab seorang. Ibu Salma, mat'am begitu. Mim bari atas. Jelas? Satu lagi, saya tak puas hati lagi. Sampai ibu-ibu faham asasnya. Ibu ayah, jalasa duduk. Jalasa duduk. Tempat di mana orang banyak duduk-duduk, kita panggil apa? Orang banyak duduk-duduk kat tempat tu. Ataupun keramaian. Ramai orang duduk. Majlis. Betul ibu. Dalam bahasa Arab, majlis. Mim, jim, lam, sin. Majlis. Jadi ibu-ibu nampak. Kalau mula mim bari atas, biasanya ada makna tempat. Lagi satu, saya bagi satu lagi. Pasal nampak contohnya kan. Ibu ayah, sona'a. Apa sona'a? Sona'a buat. Sona'a buat. Tempat yang kita biasa buat barang di kilang. Kilang. Apa kilang dalam bahasa Arab? Buat tu sona'a buat. Tempat yang orang buat barang banyak-banyak kita panggil kilang. Kilang. Apa kilang dalam bahasa Arab?
Apa dia kilang bahasa Arab ibu? Masna. Mim baris atas. Masna. Okey. Jadi, kembali kat sini tadi. Tadi saya kata dalam bahasa Arab ada fi'il madhi, ada fi'il madhi aba. Aba maksudnya kembali. Jadi ibu, kalau kita nak kata tempat kembali, ma'ab. Tempat kembali kita sebut dalam bahasa Arab adalah ma'ab begini. Sekejap ya. Ma'ab. Ma'ab tempat kembali. Cuma di sini dibaca dengan baris atas. Ma'aba. Littaghina ma'aba. Okey. Jelas ibu ayah ya? Ma'aba. Okey. Dia ada, kita panggil i'rab. Kenapa baca baris atas, Ustaz? Itu nak terangkan panjang pula. Ya, takut kita ramai yang tak faham apa benda i'rab tu. Cuma saya nak sebut ringkas saja. Kalau ma'aba ini, dia boleh jadi khobar kedua kepada kanat. Apa pula khobar kedua, Ustaz? Khobar kana yang kedua. Apa benda pula tu? Pasal tu saya tak nak terang. Cukup ibu ayah tahu, ma'aba dibaca baris atas. Yang penting, dia kalimahnya ma'ab. Di sini baca ma'aba. Ibu-ibu ayah kena tahu, untuk faham harfiahnya, datang daripada fi'il madhi aba. Dan dalam bahasa Arab ni kita ada jenis isim dipanggil isim makan, isim tempat, memberi makna tempat. Biasanya isim makan ini mula mim baris atas. Maka kalau ma'ab maksudnya tempat kembali. Aba maknanya kembali, ma'ab tempat kembali. Jadi ibu, littaghina ma'aba, neraka ini adalah kepada orang-orang yang melampaui batas, tempat kembali. Ibu ayah, asalnya begini ya. Kalau ikut kaedah bahasa Arab, asalnya ayatnya begini. Ma'aba tu duduk depan. Ma'aban littaghin. Ma'aban baru littaghin. Itu kaedah asal bahasa Arab. Tetapi semestinya Quran bahasanya lebih tinggi. Bila sebut ma'aban littaghin, tempat kembali kepada orang-orang yang melampaui batas, itu biasa. Tapi bila Allah khususkan littaghina ma'aba, Allah depankan littaghina baru ma'aba, maka di sini memberi makna apa ibu? Khusus. Maksudnya benar-benar kepada orang-orang yang melampaui batas ni, khas untuk orang yang melampaui batas, ma'aba, itulah tempat kembali. Jelas ya? Contoh saya kata pada ibu. Okey. Contoh saya kata, saya kata pada ibu-ibu semua, ibu, roti canai 5 keping ni untuk Ustaz Osman ya, contoh. Ibu, roti canai 5 keping ni untuk Ustaz Osman ya. Okey. Itu satu. Itu bentuk ayat pertama. Saya ulang balik, ibu, 5 keping roti canai ni untuk Ustaz Osman ya, contoh. Satu lagi saya kata, ibu, untuk Ustaz Osman ya, 5 keping roti canai ni, mana yang ibu nampak lebih khusus untuk Ustaz Osman? Yang pertama ke yang kedua? Ayat pertama ke kedua yang nampak lebih khusus untuk Ustaz Osman? Yang kedua ibu kan? Nampak? Saya kata, ibu, untuk Ustaz Osman ya, 5 keping roti canai ni, saya sebut dulu untuk. Macam tu. Ibu Zabidah yang pertama. Kedua ibu, yang kedua. Ini bukan soalan perangkap, ini soalan direct. Ini bukan perangkap apa-apa ibu ya. Okey, yang kedua. Saya ulang balik. Yang pertama tadi, ibu-ibu, 5 keping roti canai ni untuk Ustaz Osman ya, itu biasa. Tapi kalau saya kata, ibu, untuk Ustaz Osman ya, 5 keping roti canai ni, itu memberi makna lebih khusus ibu. Begitu juga kat sini. Okey. Neraka Jahanam ni tempat kembali pada siapa? Kalau kita kata, tempat kembali, neraka Jahanam ini adalah tempat kembali untuk orang-orang yang melampaui batas. Biasa tak ayat tu? Biasa. Tapi kalau kita kata, untuk orang-orang yang melampaui batas ya, neraka Jahanam ni, dia jadi lebih khusus dan lebih menakutkan. Ibu nampak tak bentuk susunan tadi? Jelas tak? Ibu Zabidah dah faham dah Ibu Zabidah? Ibu Zabidah kata yang pertama, Ibu Zabidah dah nampak dah perbezaan dia. Ibu Zabidah, cuba Ibu Zabidah jawab. Okey. Ibu-ibu lain jelas ya semua insya-Allah? Faham dah alhamdulillah ibu ya, faham insya-Allah. Okey.
Ibu-ibu saya ulang balik. Ayat 21. Inna sesungguhnya jahannam, neraka jahannam itu, kalimah jahannam adalah kalimah muannas. Kanat adalah ia, yakni neraka jahannam tadi. Kenapa digunakan kanat? Kerana kembali kepada kanat itu muannas, dhamir dalamnya kembali kepada jahannam. Mirsada datang daripada rasada. Apa dia rasada? Rasada maknanya menanti, menunggu, mengintai. Jadi mirsada tempat menunggu, tempat mengintai, tempat memerhati. Siapa yang menunggu? Siapa yang memerhati? Isi neraka jahanam, iaitu para malaikat yang menjaga neraka jahanam dah menunggu-nunggu dah. Apa yang mereka tunggu? Mereka tunggu orang-orang kafir, orang-orang yang ahli neraka dicampak dalam mereka untuk mereka bantai habis-habisan. Jadi neraka itu juga adalah lit-taghin, kepada orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba sebagai tempat kembali. Jadi lit-taghin, lam tu huruf jar, at-taghin adalah jamak kepada, kalau mufradnya at-taghi, dah bincang tadi, at-taghi, kalau dua orang, at-taghiyani, saya dah sebut tadi. Kalau ramai, at-taghiyuna, payah nak sebut. Jadi at-taghuna. Kerana ada lam huruf jar sebelumnya, maka at-taghun dibaca at-taghin. Kita baca lit-taghina. Jelas ya? Ma'aba, kita sebut isim makan. Kata nama memberi makna tempat. Isim makan, kata nama yang memberi makna tempat. Jadi ma'aba, tempat kembali. Okey. Kita baca tafsiran dia, Ibu Ayah. Baca pula tafsiran dia ya, insyaAllah. Okey. Saya baca tafsirannya, ibu-ibu, kita dengar betul-betul ya. Daripada tafsir Al-Munir ya, tafsir Al-Munir. Ay inna nara jahannam kanat fi hukmillahi wa qada'ihi marsadatan mu'addatan lit-tughati al-mutajabbirina al-mutakabbirin. Sesungguhnya neraka jahannam itu pada hukum Allah Subhanahu wa taala dan pada ketentuan Allah Taala adalah tempat menunggu. Tempat menunggu, tempat para malaikat bersedia menunggu orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sombong. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyalahi Rasul. Dan juga mereka ini, maka neraka jahanam itu menjadi marja'an wa masiran wa nuzulan lahum, menjadi tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka. Neraka jahanam menjadi tempat tinggal kepada orang-orang yang melawan Allah dan Rasul. Okey. Halata kaunihim makithina fiha madaman ad-duhur, dalam keadaan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, selama-lamanya macam tu. Selama-lamanya, tak ada penghujung. Wal ahqab, okey, teruskan. Labithina fiha ahqaba. Okey. Labithina fiha ahqaba. Ibu-ibu, dalam bahasa Arab kita ada, okey, fi'il madhinya 3 huruf begini. Cuma saya nak confirmkan ya. Saya nak confirmkan fi'il madhinya apa wazannya, apa timbangannya. Labasa ke labisa. Saya nak confirmkan lagi sekali. Kita tengok betul-betul. Okey. Dia labisa. Labisa yalbasu ya. Labisa yalbasu. Apa dia maksud labisa? Labisa yalbasu. Sebelum tu ibu, labisa yalbasu sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mujarrad ke mazid fi? Labisa. Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Mujarrad ada. Kalau boleh umijah dengan dal. Dengan dal, dengan di. Pasal dia huruf dal kan? Mujarrad begitu. Mujarrad. Siapa tolong tuliskan Arabnya mujarrad, macam mana eja mujarrad dalam Arab ibu? Seorang tolong eja dalam Arab.
Nah, siapa nak ajar dalam Arab? Mujarrad. Ulang kaji balik. Takut ibu-ibu tulis Arab kan salah pula. Tak ada Okay, ada pun Ibu Hashimah. Mujarrad. Nah, maksudnya semata-mata. Okay. Saya nak ibu-ibu sebutkan pula nama bab dia. Labisa yalbasu. Ibu-ibu tulis sebab. Apa nama babnya? Bab apa ni? Ada 6 bab. Solusi mujarrad ada 6 bab. Apa nama bab ni? Labisa yalbasu. Ini tulis dalam Rumi betul apa? Saya faham. Apa nama babnya? Ulang kaji balik ibu. Betul Ibu Syarifah. Fa'ila yaf'alu. Bab fa'ila yaf'alu. Labisa yalbasu. Labisa bersamaan fa'ila. Yalbasu bersamaan yaf'alu. Bab fa'ila yaf'alu. Okey, habis. Jadi Ibu, labisa sulasi mujarrad. Saya ulang lagi. Ibu-ibu, kalau sulasi mujarrad, isim fa'ilnya datang atas wazan apa? Fa'il ataupun muf'il ataupun mufa'il ataupun mufa'il. Datang atas wazan apa? Fa'il ke, muf'il ke, mufa'il ke, mufa'il. Sulasi mujarrad. Tadi dah tanya tadi, awal kuliah tadi. Tak apa, ulang balik. Betul Umija fa'il ya. Macam ibunya ija tadi fa'il. Atas wazan isim fa'ilnya datang atas wazan yang sama juga fa'il. Maka labisa kalau isim fa'ilnya jadi apa ibu? Tulis dalam Arab. Dalam Arab. Labisa isim fa'ilnya jadi apa? Tulis dalam Arab. Cuba ibu tulis dalam Arab ibu. Labisa fi'il madhi mujarrad ya. Sulasi mujarrad. Isim fa'ilnya jadi apa? Isim fa'il. Tulis dalam Arab ibu. Apa isim fa'ilnya ibu? Saya tunggu. Ibu Salma tulis tak tadi? Labisa. Ibu Salma kena tulis labisa tadi. Pasal tu Ibu Salma salah tulis. Ibu Salma tulis labisa dengan sin, bukan dengan sin, dengan sa. Tadi saya bagi labisa tu pasal tu Ibu Salma. Saya nak Ibu Salma tulis dalam buku nota Ibu Salma labisa dengan huruf sa. Maka Ibu Salma tulis betul dah labis. Tapi bukan dengan sin, dengan sa. Kan? Labis. Dengan sa. Labis. Okey, jelas Ibu ya? Okey. Apa maksud labisa ni? Labisa ni Ibu, maksudnya apa? Maksudnya dia kekal. Dia duduk diam. Dia kekal. Labisa ni kekal. Labis, dia orang yang kekal. Orang yang kekal. Seorang labis. Okey, kalau dua orang yang kekal, labisa ni. Labisa ni begini, dua orang yang kekal. Ibu Nurani bagi dengan baris labisun betul, Masya Allah. Okey. Kalau dua orang, labisani. Ibu, kalau ramai, labisuna asalnya. Labisuna. Saya boleh tulis kejap ni asyik salah type. Sekejap ya. Okey, tengok dulu. Betul tak? Okey. Ibu, kalau jamaknya labisuna. Labisuna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibu, okey. Labisi, kenapa dibaca labisina ni Ibu? Kenapa dibaca labisina? Ada sebab. Dibaca labisina. Jadi yang saya tahu, dibaca labisina dia menjadi hal. Apa pula hal tu Ustaz? Tak apa, kita tak belajar lagi. Cuma nak beritahu Ibu macam tadilah. Muslimun, kadang-kadang kita baca muslimin. Mu'minun, kadang-kadang dibaca mu'minin. Tak boleh saja-saja, mesti ada sebab. Mesti ada sebab kenapa dibaca macam tu. Tak boleh suka-suka hati kita je. Ustaz kata sama maksud kan? Maka ibu pun tukar. Qad aflahal mu'minin. Suka hati je tukar. Ustaz, mana tak tukar Ustaz kan? Bukan masalah mana tak tukar. Mu'minun, mu'minin, betul maknanya sama orang-orang beriman. Tapi kalau kita sengaja tukar cara baca, dan
Dan ia tidak ada dalam bacaan, tidak ada qiraat baca macam tu, kita baca juga, tak tahu pula. Ibu-ibu, qiraat ni, walaupun ilmu qiraat, semua berkait ilmu nahwu saraf juga. Berkait ilmu nahwu saraf. Walaupun di qiraat Quran. Bukan saja-saja dibaca macam tu. Ada kaitan dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Jangan kita ingat, alah, itu ilmu qiraat. Kan? Ilmu qiraat juga melibatkan bahasa Arab. Melibatkan ilmu nahwu dan juga ilmu saraf dan ilmu-ilmu lain bahasa Arab. Pasal tu dia akan berkait, semua akan berkait dalam bahasa Arab. Jadi Bu, asalnya labisuna, di sini kita baca labisina. Kenapa? Ada sebab. Kalau ibu-ibu yang nak tahu sebabnya, dia adalah hal. Ia adalah hal. Hal tu apa Ustaz? Bila ibu tanya saja hal itu apa, bermakna ibu tak perlu fikir lanjut lagi. Pasal ibu tak belajar lagi. Bagi ibu-ibu yang pernah belajar, tahu hal itu menasabkan isim, hal itu menyebabkan isim jadi nasab, maka ibu, patutlah dia jadi hal. Macam tu. Okey. Kalau ibu-ibu tak tahu, jangan paksa untuk tahu. Belum sampai masanya. Apa yang ibu ayah semua kena tahu? Labithina adalah jamak. Itu semua kena tahu. Apa yang ibu ayah semua kena tahu? Apakah fi'il madhi untuk labithin? Labisa yalbasu. Apa yang ibu-ibu semua kena tahu? Ia adalah isim fa'il daripada labisa. Ia adalah jamak. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim belakangnya tambah waw nun biasanya. Dan kadang-kadang boleh jadi dengan ya nun. Muslimun kadang-kadang dibaca muslimin. Labithun kadang-kadang dibaca labisin. Dalam ayat ni kehendak ayat labisina mesti dibaca dengan nasab. Labisina begitu. Boleh jelas? InsyaAllah. Okey. Maka labisina ramai kan? Maka ibu-ibu akan dapat terjemahnya mereka kekal. Terjemah labisin ada makna mereka. Ustaz, mereka bukan hum ke Ustaz? Ada hum tu mereka kan? Tak ada pun kalimah hum kat sini. Tak perlu kalimah hum pun kita nampak ada ya nun menunjukkan ramai kat situ. Jamak. Jadi cuba ibu-ibu terjemahkan. Apa terjemah labisina dalam Quran terjemah ibu? Apa terjemah labisina dalam Quran terjemah ibu? Cuba tolong kongsikan. Labisina. Nampak tak? Mesti ada mereka. Mereka tinggal. Mereka tinggal boleh. Mereka kekal boleh. Tinggal tu kekal lah kan? Okey. Boleh. Mereka mendiami. Mereka kekal. Mereka tinggal. Tinggal dengan makna kekal lah. Duduk diam situ. Tinggal dalam neraka. Wal'ayazubillah. Okey. Saya nak tanya ibu. Kenapa terjemah mereka? Kerana kalimah labisin kalimah jamak. Menunjukkan itu makna ramai. Ramai takkan terjemah dia. Bila ramai takkan nak terjemah dia. Bila ramai takkan nak terjemah mereka berdua. Bila ramai yang sesuai terjemahnya mereka sahaja. Jadi mereka tinggal. Mereka semua tinggal. Fiha di dalamnya. Nya tu apa ibu? Nya tu. Nya tu neraka. Okey ibu. Ha tu muzakkar ke muannas? Fiha. Muzakkar ke muannas ha tu? Dhamir muzakkar ke dhamir muannas? Dhamir muannas. Masya-Allah ibu betul ya. Bagi ibu-ibu yang belajar tinggi sikit, ni dipanggil dhamir majrur muttasil. Dhamir majrur. Kenapa majrur? Kerana berada selepas huruf jar. Fi kan huruf jar. Dan dia muttasil. Dia muttasil bercantum dengan kalimah sebelumnya. Ha tu ibu-ibu yang ada asas namanya dhamir. Memang dah dhamir lah kata ganti nama. Majrur. Kenapa majrur? Kerana selepas huruf jar. Fi. Fi tu nama huruf jar. Selepasnya majrur lah. Macam tu. Muttasil. Kenapa muttasil? Bercantum. Macam mat wajib muttasil. Macam tu bercantum. Ya, muttasil maksudnya bercantum. Okey. Fiha di dalamnya, dalam neraka Jahannam itu, ahqaba. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dia makna ahqaba? Ahqaba ni ibu, pertama sekali ahqaba ni jamak. Jamak. Kalau ahqaba ni satu tempoh yang sangat panjang. Panjang. Ibu kalau satu tempoh panjang, satu saja tempoh panjang, kita panggil huquq.
Hukum ni satu, salah tulis. A, qaf, ba. Hukum. Ha baris depan, qaf baris depan, ba, hukubun. Hukubun ataupun hukub. Apa dia makna hukub? Okey. Hukub maksudnya satu tempoh yang sangat panjang. Tempoh yang sangat lama. Sangat lama. Tempoh yang sangat lama. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala didatangkan dengan ahqaba adalah satu hukum tu lama. Ahqaba berhukum-hukum. Bahasa mudah kita bukan satu hukum tapi ahqaba berhukum-hukum. Satu hukum itu saja saya tak tahu nak terjemah macam mana. Satu hukum itu saja tempohnya sangat lama. Tak tercapai di akal kita, panjang sangat. Bayangkan kalau bukan satu hukum, berhukum-hukum. Saya nak kata ibu ya, macam ni. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Nak tanya ibu ya, nak bayangkan lama tak lama. Ibu ayah, kita duduk kat dunia ni berapa lama? Paling panjang pun katakanlah, biasanya umur umat Nabi berapa tahun itu? Biasanya, Nabi beritahu. Berapa puluh tahun biasanya umur umat aku, Nabi kata? Di antara berapa hingga berapa? Umur umat Nabi, di antara berapa hingga 63 tahun. Itu umur Nabi, umur umat Nabi. Di antara berapa hingga berapa? Baina sitin wa sab'in, di antara 60 ke 70. Antara 60 ke 70, 62, 63, 65, 65. Antara 60 ke 70. Umur umat Nabi, standard antara 60 ke 70. Nabi wafat umur 63. Maknanya kalau umur lebih 63 tahun itu adalah umur subsidi daripada Allah Ta'ala. Macam saya, umur saya sekarang ni 38. 38, umur saya 38. Pun dah rasa macam dah lamanya hidup ni. Banyaknya apa ni, masa dah berlalu. Kan? Padahal ibu, contoh. Ibu, satu hari akhirat bersamaan berapa tahun dunia? 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Okey, sekarang cuba kita bahagikan. Satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Katakan ibu, katakanlah ya. Sekejap ya. Okey. Katakan satu hari akhirat tu ada 24 jam. Katakanlah ya. Satu hari akhirat adalah 24 jam. Okey. Maksudnya, satu hari akhirat 1000 tahun bagi 24. 1000 bahagi dengan 24 jam, maksudnya satu jam akhirat bersamaan, contohnya lah, satu jam akhirat bersamaan 42 tahun dunia. Orang umur 42 tahun baru kira sejam je waktu akhirat. Betapa singkatnya umur dunia ni, ibu. Maksudnya saya dah sehari belum? Saya dah sejam ke belum umur saya? Sejam pun tak sampai lagi. Kalau orang umur dia 80, tadi berapa? 84 tahun? Tadi 42 tahun. Maksudnya kalau 2 jam 84 tahun. Ibu-ibu kalau umur sekarang ni, umur manusia sekarang, kalau 84 tahun ibu, kebanyakannya, kalau panjang umur 84 tahun pun, kebanyakannya akalnya masih kuat ke ataupun akalnya dah mula lemah? Ataupun dah banyak lemah. Ramai tak ibu jumpa 80-an dah nyanyuk? Ramai tak? Ke sikit? Tak ramai yang nyanyuk. Dah lemah, dah nyanyuk. Cakap pun dah ulang-ulang. Ramai bukan? Ramai dah. Bila manusia ni standard, bila dah 70 ke atas, dah mula lemah. Yang belajar dengan saya pun paling berumur pun tak salah saya 70 lebih, 78 kot. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di pada mahsyar nanti, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم seolah-olah mereka, yakni ahli neraka, yauma yarawnaha, pada hari mereka melihat neraka depan mata, lam yalbasu, mereka menyangka mereka tidak hidup, illa, kecuali, ashiyatan, sepetang, au duhaha, ataupun sepagi. Ibu hidup beberapa puluh tahun, tapi hari pertama dibangkitkan di pada mahsyar, hari pertama bangkit di pada mahsyar, diperlihatkan, belum masuk neraka, baru diperlihatkan api neraka, belum masuk lagi, baru diperlihatkan. Manusia menyangka, aku ni hidup kat dunia dulu ni
Kejap penuh lah. Aku rasa macam tak pernah hidup. Hidup sepagi atau masa petang aja. Hidup sepagi atau sepetang. Sepagi antara waktu duha. Pukul 8 sampai pukul 12.30 contoh. 4 jam setengah. Ibu-ibu kalau manusia hidup 4 jam setengah, ibu rasa kejap ke lama hidupnya? Lamanya hidup 4 jam setengah. Ibu kalau hidup 4 jam setengah kat dunia ni, pada ibu rasa macam mana? Sekejap ataupun sangat sekejap? Sekejap ataupun sangat sekejap ataupun lama? 4 jam setengah hidup kat dunia. Lama hidupnya 4 jam setengah kat dunia ni. Tanya ibu, hidup manusia 4 jam setengah saja. Lahir-lahir 4 jam setengah mati. Sangat sekejap ibu kan? Sangat-sangat sekejap. Macam tak hidup lah kira. Dapat tengok sekejap aja. Ini ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, begitulah hakikatnya manusia ni. Manusia, bila di padang mahsyar nanti baru tahu yang hidup kita ni sekejap sangat rupanya. Ya Allah, sekejapnya sangat. Macam bagi orang yang tidak ada bekalan. Kosong, tak ada buat bekal apa, balik jumpa Allah Ta'ala. Jadi ibu, satu hukum di akhir nanti sangat lama. Sangat lama. Lamanya akhirat ni ibu, Imam Ghazali bagi contoh ya. Contoh ibu, kalau satu dunia ni dipenuhi dengan biji sawi. Biji sawi kecil ibu ya, kecil je biji sawi, kecil je. Ibu setiap 1000 tahun seekor burung ambil patuk. Ambil sebiji sawi, ambil patuk dan bawa ke tempat lain. Ibu-ibu, walaupun sangat lambat, sangat lama masanya, tapi kalau satu hari akan habis tak biji sawi itu. Walaupun tak terkira lamanya, akan habis tak biji sawi ibu. Kalau setiap 1000 tahun patuk satu, akan habis tak soalan saya? Akan habis. Tapi berapa lama ibu tempohnya? Tak terkira tempohnya ibu. Tak terkira tempoh lama nak kutip biji sawi itu. Itu pun ibu akan habis. Tapi akhirat ibu, diulang sejuta kali pun proses tu tak akan habis akhirat. Jadi ibu, labisina fiha ahqaba, mereka kekal di dalam neraka ahqaba untuk tempoh yang sangat lama. Jadi ibu, apa terjemah ahqaba pada Quran terjemah ibu? Apa terjemah ahqaba pada Quran terjemah ibu? Apa terjemah ahqaba ni? Pada Quran terjemah ibu? Nampak tak? Berkurun lamanya. Berkurun lama maksudnya lama sangat. Masa yang lama. Ibu Hashimah, beberapa lama macam tak cantik terjemah tu. Beberapa lama tu macam beberapa je. Tak, ni selama-lamanya. Ibu Zabidah dalam. Macam mana tu? Nampak Ibu Saidah punya masa yang lama tidak ada. Itu yang tempat tidak ada akhir. Tidak ada akhir. Ibu Umijah. Masa yang lama tiada perakhiran. Itu maksud ahqabah. Jelas ibu ya? Itu maksud ahqabah. Masya Allah, tabarakallah. Setakat itu saja ibu. Untuk petang ni. Boleh ibu semua insya Allah ya? Okey, saya buka soalan ibu. Saya buka soalan bahasa Arab. Ada apa-apa nak tanya bahasa Arab? Apa kalimah yang ibu nak tanya insya Allah? Ada masa sikit ni. 3 minit. Ibu boleh tanya insya Allah. Yang saya tahu saya jawab. Kalau saya tak tahu, saya kata saya tak tahu. Wallahu a'lam bisawab ya. Ada soalan tak ibu? Ustaz, tadi kan yang mirsada tu, dia bukan ke tempat, dia bukan ke makan. Dia kan ke makan. Tapi kenapa dia bawah baris ni Ustaz? Mirsada. Ya. Mirsada dia baris bawah. Okey, biasanya ibu makan baris atas kan? Untuk mirsada memang dia adalah isim makan, tapi dia baris bawah ya ibu ya. Kerja ya. Saya tengok balik pada maknanya. Dia isi makan ibu ya. Okey, kejap. Okey. Mirsad ni ibu. Mirsad. Dia. Kalau asal maknanya mirsad ni. Tariqul rasdi wal muraqabah au maudih. Ibu tengok Mirsad asal maknanya. Jalan ataupun jalan di mana. Dekat jalan tu orang duduk standby dan perhati musuh dan juga memerhati ataupun au maudhi' ataupun mirsad dipanggil tempat tunggu. Mirsad di sini ibu, memang mirsad dia bukan isi makan secara tepat, secara total, tapi dari segi makna dia memang tempat menunggu macam tu.
dalam apa ni, Mu'jam Arabi, Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami' menyebutkan apa makna mirsad, tariqur rasdi wal muraqabah, jalan di mana menunggu dan memerhati, atau mawdhi'uh, ataupun tempat menunggu. Macam tu maksudnya Ibu ya, Umi. Ada soalan lagi Ibu? Satu lagi kalau ada? Satu lagi? Ada masa sikit lagi? Ada Ibu ya? Okey, tak ada. Kalau tak ada, tak apa, setakat ini saja insya-Allah. Okey. Minta maaf Ibu Ayah atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita semua insya-Allah. Ibu-ibu, cara untuk kita faham adalah kita selalu baca dan kita memerhati maknanya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan jadikan saham akhirat kepada ibu-ibu yang menaja kelas-kelas begini. Kalau kita bertambah faham Quran disebabkan kajian-kajian yang diberikan hingga berlakunya terjadinya kelas ini, alhamdulillah kita faham, kita amalkan. Saham akhirat itu adalah saham yang lebih bermakna pada kita insya-Allah. Kita kejar Ibu, kita kena pandang akhirat kita insya-Allah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ramai-ramai ibu ayah kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ibu, sama-sama kepada ucapkan terima kasih, afwan dan juga wa jazallah iyyakum mislah insyaallah. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.